Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Adalah 3 orang sahabat baik pergi ke tasik itu untuk menikmati keindahan pemandangan di tasik itu. Di sebuah restoran, Rimi, Syakila dan Nora terasa lapar dan ingin makan tengah hari di restoran di kawasan tasik itu. Masing-masing bercerita sambil makan. Selepas makan tengah hari, di suasana tasik itu tenang dan damai. Rimi mengajak Syakila dan Nora berjalan-jalan di tasik. Wajah Syakila gembira, sedangkan Nora kelihatan sungguh. Rimi mula perasan wajah Nora sungguh. Sejak makan di restoran tadi, Rimi tidak berpuas hati, lalu bertanya pada Nora dan bersuara, "Nora, lain macam je hari ni. Kenapa dengan Nora? Ada masalah ke?" Tak adalah. Nora okey je. Iya ke? Rimi rasa Nora sembunyikan sesuatu dari Rimi. Nora ada masalah ke? Jangan simpan masalah. Kongsi-kongsilah dengan kami. Kami kan kawan baik Nora. Kita berkawan kan dah lama. Ceritalah pada kami. Tak ada apa-apalah. Tak payahlah korang risau. Nora okey. Tapi Rimi perasan tau, Nora tak okey. Betul tak? Dari tadi masa kita sama-sama makan di restoran tu, Nora makan pun tak habis. Kami risaulah kalau Nora keadaan macam ni. Nora dah cakap kan, Nora okey. Dah, stop. Jangan tanya apa-apa lagi. Okey. Rimi tak tanya lagi dah. Tapi Rimi masih tak puas hati tau. Dan Rimi berharap sangat-sangat Nora ceritalah masalah Nora. Apa yang mengganggu mood Nora. Nora tenang aja. Rimi pun tak nak paksa-paksa Nora. Tanya itu, tanya ini. Nanti Rimi pula yang stres. Jomlah kita pergi ke tasik tu. Duduk-duduk ambil angin. Jalan-jalan hiburkan hati. Mana tahu Mak Nora nanti okey balik. Ramai orang kat tasik tu. Air pun jernih je. Banyak ikan dalam tasik tu. Macam-macam jenis. Rimi dan Syakila sangat rapat dan mesra. Bergurau senda membuatkan Nora bertambah cemburu. Dia dah lama perhatikan gelagat mereka berdua dan tahu Rimi dan Syakila lebih dari seorang kawan. Nora mengikuti mereka dari belakang. Mereka bertiga duduk di tepi tasik itu melihat ikan-ikan sambil memberi ikan-ikan itu makan. Hati Nora sedih. Kekasihnya Rimi cuba direbut oleh kawan baiknya sendiri. Nora heran, kenapa tiba-tiba Rimi berubah terhadapnya. Syakila bersandar di bahu Rimi. Syakila seolah-olah lupa yang Rimi itu kekasih Nora. Nora bertambah cemburu. Lalu dia bangun, tak mau melihat kemesraan mereka berdua. Tiba-tiba Nora terasa tangannya ditarik. Rimi tarik tangan Nora dan genggam kuat-kuat. Sedangkan Syakila masih bersandar di bahu Rimi. Rimi memberi isyarat kepada Nora. Dia akan menelpon Nora. Sebagai yang dijanjikan, keesokan harinya Rimi menelpon Nora, mengajak Nora keluar. Di suatu tempat, di sebuah taman, Rimi dan Nora berjumpa. Rimi ingin memberitahu sesuatu kepada Nora. Apa yang Nora lihat di tasik semalam tidak seperti apa yang Nora sangkakan. Rimi tahu
Ini yang menyebabkan Nora hilang. Rimi terpaksa Nora. Syakila tak boleh hidup tanpa Rimi. Dia tidak mahu Rimi tinggalkan dia. Dia tak ada orang lain selain Rimi. Belum sempat Rimi menghabiskan cerita, Nora telah memotong cakap Rimi. Sudahlah Remy, janganlah hidup berpura-pura. Jenguk pula aku dengan jantan seperti kau ni. Ikutkan hati aku. Semalam lagi, aku nak tertampar muka kau. Tapi, aku ada maruah diri. Dan tak mahu memalukan kau di depan orang ramai. Tak sangka aku rupanya kau ada hati dengan Syakila. Dan Syakila sangat-sangat aku tak sangka sanggup menikah aku dari belakang. Sanggup merampas kau dari aku. Nora, dengar dulu. Dengar dulu apa yang Rimi nak jelaskan. Sebenarnya, Rimi mencintai Nora, bukan Syakila. Rimi ada sebab berbuat begitu. Alah, sudahlah. Kau jangan nak berlakon depan aku, Remy. Aku tahu Syakila dah cerita segala-galanya. Dia kata dia mencintai kau sepenuhnya dan tak dapat melupakan kau. Dia kata kalau Remy tinggalkan Syakila, lebih baik dia mati. Dan Syakila kata Remy pun sayangkan dia dan tak mahu pisah melahirkan kematian. Nora sebab dan sedih, tak dapat menahan air matanya mengalir. Rimi terus menarik tangan Nora. Sayang, jangan menangis. Rimi faham perasaan Nora, tapi Rimi tak boleh buat apa-apa. Rimi terpaksa. Rimi nak Nora faham akan situasi ini. Apa yang penting, Rimi tak ada apa-apa dengan Syakila. Jangan buat Nora sedih, Remy. Tolonglah. Nora sayangkan Remy lebih dari segala-galanya. Jangan tinggalkan Nora. Nora tak mahu kita berpisah. Dengar dulu. Apa yang Rimi nak jelaskan ini? Sebenarnya Rimi terpaksa. Syakila itu sakit. Dia sakit barah otak. Bila-bila masa dia akan pergi buat selama-lamanya. Rimi terpaksa menjaga hatinya. Dan Rimi sentiasa berulang-alik menjaga dia di hospital. Dia tiada siapa-siapa. Dia keseorangan. Bila Syakila rasa sehat, Rimi terpaksa hiburkan dia. Syakila seorang yang kuat dan tabah. Ya Allah, ya ke Remy? Kenapa Nora tak tahu semua ni? Kenapa Syakila sembunyikan penyakit dia dari Nora? Ya Allah, apa Nora dah buat ni? Menuduh kawan baik Nora sendiri. Ya Nora, Syakila tidak mahu Nora tahu penyakitnya. Dia tak mahu Nora rasa sedih dan tuduh dia macam-macam. Syakila cuma nak sedikit kasih sayang dari Rimi. Kerana dia kesepian sejak kehilangan kedua ibu bapanya. Adik-beradik Syakila semuanya buat hal masing-masing. Rimi dah berterus terang dengan Syakila. Rimi mencintai Nora sepenuh hati dan tak akan mempersiakan Nora. Syakila faham dia telah mengguris hati Nora. Tapi Syakila sayangkan Rimi dan tak nak Rimi tinggalkan dia. Rimi terpaksa berlakon depan dia. Rimi tak mau menguris hati Syakila. Nora faham Nora telah bersangka buruk terhadap Syakila. Nora tunduk dan menangis, lalu berkata-kata dalam hatinya. Kenapa Syakila tak betul terang yang dia sakit? Syakila, maafkan aku. Tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki berjalan menuju ke tempat Nora berada. Rupa-rupanya Syakila datang menghampiri Rimi dan Nora. Syakila menangis sambil memeluk Nora. Dia meminta maaf pada Nora apa yang berlaku. Biarlah Kila betul terang dengan Nora. Kila sebenarnya telah jatuh cinta pada Remy. Dah lama Kila pendam perasaan Kila ni. Tapi sampai bila Kila terpaksa bertahu tentang hati ni pada Remy dan Kila cintakan dia. Tapi sayangnya cinta Kila bertepuk sebelah tangan. Remy lebih memilih Nora. Ketika tu Kila rasa dunia ni gelap begitu.
Remy tak mencintai Kila. Kila bermohon pada Remy ketika itu, cintailah Kila walaupun seketika. Kila ingin merasa disayangi sebelum Kila mengembuskan nafas terakhir. Kila ni sakit, Nora. Kila ada barang otak tahap 4 dah. Bila masa Kila akan pergi. Maafkan Kila ya, Nora. Kila minta maaf pada Remy dan Nora apa yang terjadi selama ini. Semuanya salah Kila. Kila telah mengkhianati kawan baik Kila sendiri. Remy dah cerita pada Kila yang Nora dah tahu cerita sebenar. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Sudahlah, kita lupakan. Maafkan Remy, Nora, Syakila. Kita bina penghidupan baru selepas ini. Yang penting sekali kita cuba ubati penyakit Syakila. Mana tahu ada keajaiban Allah beri. Maka sama-samalah kita berdoa demi kesembuhan Syakila. Setahun telah berlalu. Penyakit Syakila bertambah parah dan tak boleh diselamatkan lagi. Syakila akhirnya menghembuskan napas terakhir di pangkuan Remy ketika mereka selesai bersarapan pagi di sebuah restoran. Jalingan manja